Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, thank you semua yang join hari ini. Alright, okay. Salam Jedi Trader, salam traders global. Alright, so hari ini kita nak bincangkan topik antara topik yang paling best. Alright, iaitu kita nak terangkan pasal indicator. Alright. So, korang semua banyak yang jadi trader, korang nak trade. Okay, bila nak trade, kita ada satu orang kata apa, assistant yang kita panggil sebagai indicator. Alright, indicator. Alright. So, indicator ni adalah satu tools yang kita guna untuk traders, alright, untuk membantu korang buat decision on top of your technical analysis, sama ada nak buy ataupun sell. Dia akan memberi hint sama ada akan continue uptrend ataupun downtrend, correct? Ataupun nak berlaku reversal. Okay? So itu adalah orang kata apa? The orang kata apa? Simptom-simptom tu chart akan tunjukkan, indikator akan bagi confirm. Boleh? Alright. So, okay, alright. Guys, simple, hari ni kita nak belajar pasal indikator. Alright, ramai yang trade pakai indikator. Bukan kita tak boleh pakai trade pakai indikator, tapi kita boleh trade pakai indikator, tapi indikator ni adalah orang antara kata confirmation yang paling orang kata apa last. Tapi kepada yang memang persistent menggunakan trading menggunakan indikator, just nak tanya kat korang rasa korang menggunakan indikator tu dengan cara yang betul ke tak? Okay. Hari ini nak bagi tahu sebenarnya indikator tu sendiri ada dua jenis. Satu adalah leading indicator dengan satu lagi lagging indicator. Alright? So kepada yang tak tahu tu leading indicator dengan lagging indicator, baik korang dengar. Okay? Baik korang kena dengar. Okay. Alright. So sekarang nak balik nak cerita, kita nak cerita pasal hari ni kita nak bincang pasal indikator. Okay. So kepada yang suka trade menggunakan indikator, alright, sebab tak mahir nak buat support resistance, tak mahir nak menggunakan orang kata apa Fibonacci, alright, boleh trade menggunakan indikator, tapi kena menggunakan indikator dengan cara yang betul. Okay, apa itu cara yang betul? Apa itu cara yang betul? Alright, sekarang aku tunjukkan. Alright, aku ada buatkan satu slide presentation untuk korang. Alright, korang boleh tengok. Alright, so kat dalam slide presentation ni aku ada terangkan dengan orang kata apa brief kalau korang nak tahu apa itu sebenarnya indikator dan macam mana sebenarnya cara nak menggunakan indikator tu. Okay. Okay. Trader biasanya kita trade chart bukan indikator. So korang kena faham what I'm trying to say dalam cerita ni adalah kita as a trader must make sure that korang kena first kali faham macam mana korang nak baca indikator supaya korang tak trade menggunakan indikator tapi trade menggunakan chart tapi supported dengan indikator. Kalau yang suka trade pakai indikator, make sure tahu nak gunakan indikator tu. Apa indikator tu sebenarnya tengah bagi tahu kat korang. Memang kita trade pakai indikator, tapi problem dia indikator tu power, tapi problem dia adalah indikator tu you tak tahu nak baca. Itu yang menjadi masalah. Okay, itu yang jadi masalah kepada you all. Okay, alright. Okay. So sekarang kita bahagikan trade live kita ni kepada simple je. Indikator simple.
Korang kena tahu ada leading indicator dengan lagging indicator. Faham? Leading indicator dengan lagging indicator. Apa itu sebenarnya leading indicator? Adakah dia macam ahli Pak Nujum yang boleh bagi tahu chart tu sebenarnya nak ke arah mana? Alright. Adakah dia sebenarnya boleh orang kata apa predict benda tu nak ke arah mana? Boleh? Okey. Sebenarnya bila dia kata leading indicator, alright, dia adalah menggunakan harga-harga yang telah berlaku, candle-candle yang dah berlaku di belakang, alright, untuk predict akan pergerakan tu, dia ambil average harga tu, dia akan bagi tahu harga tu nak ke arah mana. Boleh guys? So sebenarnya leading tu bukan dia bagi tahu for sure, tapi dia boleh ambil data-data dari belakang. Kita ambil candle 10 candle, 15 candle, 50 candle, 200 candle dari belakang untuk buat analisis, dan indikator tu akan bagi tahu sama ada trend kita tu nak reverse ataupun masih nak continue trend dia. Alright. So itu cara indikator bahagikan macam mana dia predict yang dia akan buat indikator ke depan. Boleh? Okey. Yang kedua, alright. Yang kedua, kita panggil dia. Panggil apa dia guys? Sebelum nak pergi, aku nak tanya kat korang. Korang tahu tak apa itu jenis-jenis leading indicator? Anyone know what is a leading indicator punya sampel? Ada orang tahu leading indicator punya sampel? Okay. Kalau yang tak pasti apa itu leading indicator punya sampel, let me tell you a few. Momentum indicator, ADX, ATR, RSI, stochastic, Fibo, Donchian, support resistance. Ini semua adalah kategori leading indicator guys. Faham? Ini adalah kategori leading indicators. Alright. So macam mana kita sebenarnya kata dia ni adalah leading indicator? Sebab dia boleh ambil data lama, dia buat prediction. Okay. Contohnya aku ambil support resistance. Support resistance, kenapa kita cakap adalah leading indicators? Sebab dia dah marking semua harga-harga yang pernah berlaku. Highest price, the lowest price untuk seminit, untuk 5 minit, untuk 15 minit. Okay. Harga tu semua sudah ada. Alright. Is there. So, tak ada masalah untuk kita tahu sebenarnya kalau dia buat trending, dia akan pergi ke support resistance mana. Alright. Nanti saya akan bagi contoh. Boleh? Okay. So, next adalah lagging indicator. Lagging indicator. Satu leading indicator, satu lagging indicator. Maksudnya satu trade, orang kata apa, satu indikator yang laju, dia boleh bagi tahu masa depan, ataupun satu lagi dia macam a bit slow. Chart dah jadi, lepas tu dia buat analisis. Chart dah jadi, dia buat analisis. Alright. Sebab dia lebih memberi tahu korang trend. Dia lebih memberi tahu korang trend. Macam tadi tu dia boleh bagi tahu reversal. Ini bagi tahu macam lebih kepada arah trend dia. Okay? Alright. Sebab ada baik, ada pro and con leading indicator dengan apa lagging indicator. Macam leading indicator, dia boleh jadi betul, sometimes dia juga boleh salah. Right? Tapi lagging indicator biasanya dia ambil untuk continuous trend, so dia lebih efficient. Tapi as a trader kita perlukan dua-dua. Boleh? Okey. Kalau aku tanya korang soalan, simple je.
korang menggunakan indikator, korang bila guna indikator tu, korang tahu tak sebenarnya korang guna tu leading indicator ke lagging indicator? Stokastik. Okey. Stokastik antara indikator yang bagus bang sebab dia leading indicator. Tapi kalau pandai baca sebenarnya stokastik antara yang sangat efisien. Yes, nampaknya macam ramai pakai stokastik kat sini. Alright, ramai suka pakai stokastik kat sini. Alright. Okey, contoh-contoh lagging indicator. Lagging indicator adalah moving average, simple moving average, MACD indicator dan juga Bollinger. Sebenarnya ini adalah 3 indikator yang slow. Okey, boleh. Tak ada masalah. So, sekarang korang faham tak? Barulah kau tahu, oh rupanya aku tengah pakai leading indicator. Oh, rupanya aku tengah pakai lagging indicator. So, kita dah tahu dah kategori ni sebenarnya. Kita trade, main pakai indikator. Ini kategori leading ke lagging pun kita tak pasti. Correct? So that's why hari ini let's clarify yang kita sebenarnya indikator ada dua jenis, leading indicator dan juga lagging indicator. Alright? So jenis-jenis dia tadi aku dah show korang. Okay, itu dua jenis. Okay. Siapa yang biasanya pakai indikator sampai RSI pun dia pakai, kan? RSI dia pakai, stokastik dia pakai, Bollinger Band dia pakai, dia campur semua indikator. Biasanya kalau dia punya chart tu sampai dah tak nampak chart dah. Nampak indikator je semua. Aku tak tahu dah tengah trade apa. Tengah trade sama ada tengah trade indikator ke, tengah trade chart ke, tak tahu dah. Okay? Dah tak tahu dah kita tengah trade apa. So, korang siapa yang biasa pakai lebih daripada satu indikator? Cuba share, ada tak yang jenis suka pakai lebih daripada satu indikator? Okey, kenapa aku tanya? Sebab sebenarnya dia dalam trading ni, korang kena faham yang bila korang guna lebih daripada satu indikator, korang tak boleh pakai daripada group yang sama. Kita sekarang indikator sebenar-benarnya ada 4 kumpulan. Okey, ada 4 kumpulan. Okey, 4 kumpulan. Satu adalah trend indicator. Alright. Satu adalah trend indicator, satu adalah momentum indicator. Okey, yang seterusnya adalah volume indicator. Yang keempat adalah volatility indicator. Okey. Alright. So, kalau engkorang nak tahu sebenarnya engkorang sebenarnya bila pakai RSI dengan stokastik tu, sebenarnya engkorang tengah pakai daripada grup yang sama ke berbeza? Korang kena faham. Sebab bila engkorang buat, sebenarnya kalau engkorang pakai MACD, Bollinger Band, Parabolic Star, sebenarnya dia adalah semua adalah yang sama. Dia sebenarnya adalah yang sama. So sebenarnya korang tengah pakai group indikator yang sama. Kenapa korang nak pakai yang sama? Sepatutnya korang menggunakan at least satu trend indicator, satu momentum indicator, satu volume indicator ataupun volatility. Maksudnya korang bila guna tu at least adalah dua indikator daripada kumpulan yang berbeza untuk confirm each other. Boleh? Faham? Okey. So, apa itu jenis-jenis trend indicator? Alright. Apa itu momentum indicator? Alright. Kalau tahu ni, baru bila korang buat setup tu, very efficient. Faham? Alright. Ini adalah jenis-jenis trend indicator, guys. This is type of trend indicators. Iaitu moving average. Kenapa? Dia ukur trend. Dia ukur trend kita. MACD. Moving average convergence divergence. Bollinger Band. Ni favorite ni. Aku tengok ramai pakai Bollinger Band. Tapi sebenarnya
Bila tanya, macam mana kau trade Bollinger Band? Tak pasti macam mana korang trade. Saya tengok dia kena atas, kena bawah, saya buy, saya sell. Actually, cara menggunakan Bollinger Band bukan macam tu. Alright? Yang last adalah parabolic SAR. Parabolic SAR ni antara yang paling famous sekali. Okey, ada sekali dalam kelas aku ajar punyalah banyak. Aku ajar uh, Fibonacci, aku ajar support resistance, aku ajar Elliott wave. Last kali abang ni cakap, tak apalah, saya trade pakai tiap-tiap hari dia profit daripada Tesla. Dia pun message tepi, terima kasihlah ajar apa semua. Saya pun tanyalah, kau guna teknik apa juga abang? Yang hari-hari semua orang asyik duk trade profit je daripada Tesla ni. Oh, saya pakai parabolic SAR je. Sebab dia dah terlampau faham macam mana nak baca parabolic SAR tu, dia boleh buat duit daripada parabolic SAR tu. Alright? Okay. Kalau nak tahu contoh-contoh parabolic SAR, boleh. Ni trend or type of indicator. Okay. Ada. Bollinger Band. This is Bollinger Band, guys. Okay. Ini adalah indicator Bollinger Band. Alright. So, bila baca, korang nampak Bollinger Band ni, dia ada 3 line sebenarnya. Dia ada 3 line. Alright. Dia ada 3 line, iaitu dipanggil sebagai upper band, lower band, and median band. Faham? Upper band, lower band, and tengah-tengah ni dipanggil sebagai median. Alright. Dipanggil sebagai median. Alright. Okay. Kepada engkorang yang favorite sangat nak guna Bollinger Band untuk trading, okay. Here some tips. Ini sebenarnya cara nak menggunakan Bollinger Band. Alright. Bollinger Band ni, bila dia biasanya main atas BB, alright, dan continuously atas, biasanya kalau dia dah terkeluar dari BB, dan baru dia akan buat reversal. Okay, dia akan buat penetration ataupun ada certain orang dipanggil sebagai extreme. BB ni kalau you penetrate upper atau lower BB dia. Alright. Macam bila tengah uptrend, dia akan duduk dekat upper BB dan akan try nak penetrate. Once dia dah penetrate dan dia patah balik masuk dalam band, alright, dan dia akan bertahan di mid BB. Okay, dia akan bertahan dekat mid BB. Okay. Kalau dia close candle dia bawah daripada mid BB ni, maka dia sebenarnya nak proceed ke. Okay. So, bila dia continue downtrend, dia akan start penetrate, patah balik ke median, penetrate, try patah balik ke median, sampai dia cross mid BB ni, biasanya trend akan berubah semula menjadi uptrend. Boleh guys? Faham? So itu cara sebenarnya nak menggunakan Bollinger Band. Bukan trading pakai indikator ni tak power. Power sebenarnya bang. Power. Tapi indikator tu okey. Cuma korang kena lebih tera untuk orang kata apa? Untuk cara baca, cara faham. Okey. Indikator dia boleh bantu kau, tapi adakah korang membaca signal daripada indikator tu dengan cara yang betul? Alright, itu dengan cara yang betul. Itu yang kita nak tengok. Okay, alright. Okay, contohnya malam ni. Okay, contohnya malam ni. Nasdaq, korang nampak Nasdaq tengah nak ke mana malam ni? Kalau menggunakan Bollinger Band sahaja hari ni, korang rasa indikator ni malam ni nak ke mana guys? Soalan cepu mas. Korang tengok pun dah tahu dah. Close lower daripada mid BB. Okay, close lower daripada mid BB. Dan dia tengah trending lebih ke arah bawah. Dan Bollinger Band makin tengah nak mencapah. Atau ada orang suka cakap dia suka lebih ke arah, orang kata apa? Mengangkang. Okeylah, aku panggil mencapah dia. Dia mencapah sikit.
Alright. Okay. So, nampaknya macam malam ni macam nak merah berdarah. Alright, macam nak merah berdarah malam ni. Alright, dengan ni. Kalau kita tengok kepada 1 hour punya chart, okay, masih lagi downtrending malam ni. Boleh? Okay. Ini adalah contoh-contoh type of indicator, trend indicators. Okay, trend indicators. Korang kena faham, korang letak indikator tu untuk baca apa. Sekarang aku letak Bollinger Band untuk baca trend. Okay. Katakan tak suka pakai Bollinger Band. Boleh? Tak ada masalah. Dia cakap, saya tak sukalah Bollinger Band, saya pening. Dia serabut, ada banyak sangat garisan apa semua. Fine. Okay. I remove indicator ni. I masukkan parabolic SAR. Parabolic SAR. Okay. Nampak yang ada garis titik-titik tu? Nampak yang ada garis titik-titik ni semua? Okay, dia juga akan memberitahu trending. Okay. Macam sekarang ni nampak tak sebenarnya dia tengah down trending, dia dah ada keluar titik kat sini dah. Okay. Tak apa. I buat apa? Tebal sikit. Bagi korang nampak. Nampak? So nampak titik-titik ni, ni adalah parabolic SAR. Automatic indicator. Okay. Apa kelemahan parabolic SAR? Parabolic SAR tidak boleh digunakan untuk trade semasa tiada trend. If chart you tengah jalan sideways, maka dia tidak boleh berjalan dengan side trend. Sekarang kita dapat baca trending tu ke arah mana. So bila dia nampak macam sideways macam ni, tak boleh baca. So sekarang trending dah bermula daripada atas. Bila dia daripada atas, menunjukkan chart tengah menunjukkan dia ke arah downtrend. Tengah tunjukkan dia ke arah downtrend. Boleh? So macam dia dah bermula trend ke bawah, so dah bermula titik ke atas. Make sure jangan sampai titik ni sampai dah terlampau dekat dengan candle. Jangan bagi dia terlampau dekat dengan candle. Alright. So by the time before you dekat dengan candle, you dah close position you. So tunggu. Kalau dia punya, orang kata apa, darjah ataupun dia punya slanting titik tu macam ni ni dia macam lepas titik ni macam sebelah dia pun tak lagi tinggi daripada dia kan. So biasanya tak payah you nak masuk position. Alright. Sebab dia punya kedudukan dia macam just sebelah-sebelah dan menunjukkan tak ada trend lagi. Dia macam turun jatuh balik. So dia biasanya dia macam diconsider sebagai sideways. Okay. Alright. So sekarang ni tengah trending ke bawah. So itulah dia. Itu adalah indikator-indikator yang menunjukkan trending. Okay, yang kita boleh nampak trend. Trend is a friend until it's end. When it's bend, Okay, alright. Seterusnya, apa dia? Indikator momentum. Tadi tu trend. Tapi nak tahu kuat ke tidak momentum tersebut, trending tersebut kuat ke tidak? Is it strong or not strong? Itu yang kita nak tahu. So, kita nak tahu, kita menggunakan pengukur momentum. Kita guna indikator yang boleh mengukur momentum. Okey? Ni tak ada. Dia guna Bollinger Band, lepas tu dia letak lagi parabolic SAR dia semua daripada satu kumpulan. Semuanya untuk measure trend. Bila you dah tahu trend, you nak tahu dia punya momentum juga. Betul? Kuat lagi ke downtrend ni? Kuat ke momentum ni? Ataupun orang kata apa? Dah nak habis ke momentum dia? Dah nak reverse ke? So kita boleh menggunakan indikator-indikator macam ADX, Ichimoku, RSI, Stochastic. Alright. So ini adalah indikator-indikator yang korang pasang kat bawah untuk ukur momentum tersebut still strong ke tak. Kalau
Bollinger Band ataupun parabolic SAR dah membuat trending, korang boleh menggunakan satu lagi indikator kat bawah untuk ukur trending tu punya kekuatan. Faham? Faham guys? So, itu yang nak bagi tahu yang korang kena faham sebenarnya. Bila menggunakan indikator, jangan guna daripada grup yang sama. Guna masing-masing untuk function masing-masing. Macam bila kita guna trending tadi, okey, kita pasang satu daripada RSI ataupun stokastik. Baru dia akan lebih berguna dan lebih efektif cara korang trade. Alright? So kalau nak trade pakai indikator tak ada masalah, tapi make sure korang power gila dalam indikator. Make sure korang tahu A to Z pasal indikator. Tanya indikator ni, ini indikator trending. Ini indikator momentum. Aku tahu semua. Alright? Okay? So, ini adalah contoh-contohnya. Alright? Nak cuba? Okay, kita cuba dekat kita punya indikator. Alright. Macam contohnya, kita dah pasang orang kata apa? Parabolic SAR dekat sini, betul? Okay. Untuk ukur trend, saya dah ada. So, saya nak ukur momentum dia. Okay. Bila dia towards ke bawah, dia punya arah momentum makin lama makin kurang. Ada satu lagi yang lebih betul-betul lebih efektif kalau nak ukur trend lah. Nama dia ADX. Boleh? Oh, tak boleh pakai ADX kat sini. Dia lock lah. Ada kod dia ni. Ada banyak indikator kat sini. So, kalau korang nak tanya yang biasa, yang baru-baru newbies nak trader, yang expert aku dah tahulah, korang tahu ini trading view. Trading view adalah antara tempat yang kita boleh buat. Katakan kita pakai dia ni punya. Okay. Oh, macam Rob dia buat trending tu di chart terus. Tak nak nanti korang confuse. Takut confuse. Alright, kita pasang indikator. Katakan kita pakai parabolic SAR, lepas tu kita pakai stokastik. Okay. So, nampaknya sekarang, alright, nampaknya masih lagi trending, strong lagi ke bawah. Alright. Okay. Bila dia tengah macam ada trending, maksudnya even garisan kat bawah pun tengah tunjuk kat atas. Bila garisan kat bawah pun tengah flat sebenarnya, dia ni. That actually is dia belum masuk kawasan oversold lagi kat sini. So, kita masih boleh tunggu untuk dia turun. Boleh? Right. Kalau tak suka RSI, ada yang tukar, I tak suka lah RSI, I suka, I jenis suka stokastik sebab dia ada histogram sekali. Sorry, yang ada histogram tu MACD. Ni stokastik. Sama juga. Boleh? Right. Okay. Type yang seterusnya adalah volume indicator. Volume indicator ni biasa akan support candle you punya trending. Alright, dia akan membantu trending stop you tu. Alright. So macam ni, ini adalah contoh volume indicator di mana ni adalah orang kata apa, bila you nampak candle volume yang besar dekat bawah, alright, volume yang besar-besar dekat bawah, so itu yang akan bagi tahu dia maksudnya macam ada orang kata istilah apa, jerung masuk, itulah dia. So maksudnya akan ada banyak untuk dia trade. Boleh? Okay. So volume indicator ni adalah bagi tahu berapa orang kata apa yang masuk,
yang untuk trend buy dan sell. So kalau you punya trending tu, orang kata apa? Orang kata apa? Bila you tengah trade tu, volume you makin lama makin banyak, biasanya trending tu makin lama makin kuat. Bila volume you makin sikit, so biasanya trending tu dah nak berakhir. Dia nak berakhir dah. Trending nak berakhir. Okay, faham guys? Okay, yang seterusnya adalah indikator volatility. Berapa besar volatility kita. Tapi biasanya volatility ni tak berapa, orang kata apa, tak berapa crucial. Yang paling crucial yang 3 benda tadi tu. Trending, momentum dengan volume. So kalau you tak pakai orang kata apa, tak pakai indikator volatility kan, tak ada masalah. So kalau you fokus kepada yang 3. Sebab you pergi buka average true range, pergi buka yang lain, tapi dia sebenarnya tak membantu you dalam trading pun sebenarnya. Dia tidak membantu you dalam trading. So kalau nak bantu dalam trading, kita gunakan lebih kepada trending sebab kita nak tahu kita nak buy atau sell, kita nak tahu trend tu masih kuat ke tidak, dan yang seterusnya kita nak tahu volume tu support ke tak trend tersebut. So sekarang kita dah faham sebenarnya yang sebenarnya bila kita nak trade bukan pakai indikator suka-suka. Right? Kita pakai indikator, make sure kita dah ada grouping dia, kita dah tahu, okay, aku nak satu untuk trend, untuk measure trend aku. Yang kedua, aku nak dia measure aku punya kekuatan trend tu. Okay, dan aku nak ada satu volume indicator supaya dia boleh support aku punya. Yes, trend boleh buat dua-dua. Okay, macam mana dia nak tahu volatility? Sebab tu Bollinger Band paling best. Sebab kalau you nampak Bollinger Band kembang dan kuncup. Betul? Dia nampak? Okay, I tunjuk satu contoh. Right, I tunjuk satu contoh. Okay. I buang variable besar. Alright. I masukkan Bollinger Band. I berkesempatan untuk jumpa orang yang sebenarnya mencipta Bollinger Band ni tau. I berkesempatan jumpa masa I dekat iftar masa tu, I jumpa dengan dia. Dia hidup lagi. Orangnya hidup lagi. Alright, dia jumpa. Hidup lagi orang dia. Alright, dia yang mencipta Bollinger Band ni. Alright. Okay, macam mana nak nampak volatility? Alright, macam trending, kita nampak upper BB, lower BB ni kita boleh measure dia punya trend, betul? Tapi BB ni ada satu karakter di mana bila dia mengembang, maksudnya dia tengah trending, ada volatility. Bila dia menguncup, dia jadi kecil. Bila kembang, dia ada volatility. Bila dia kecil balik band dia, dia jadi tak ada volatility. Boleh? So bila dia mengembang, okey, dia trending. Lepas tu kembang lama, lepas tu dia jadi kecil balik, dah tak ada volatility. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Betul? So itu actually kegunaan BB ni sebenarnya bagus lah. Bollinger Band antara sebenarnya macam saya cakap awal-awal ni, Bollinger Band antara indikator yang paling best nak pakai. Sebenarnya bila dia ada antara paling best nak pakai. Okay? Alright. Okay. So I nak bagi satu bonusnya. Korang boleh pakai dua ni. Kalau korang nak confirmkan, korang nak pakai, korang boleh pakai Bollinger Band ni, alright, bergabung dengan RSI. Ni antara suggestion yang aku bagi. Antara suggestion aku bagi, alright, bila dia tengah squeeze, support dengan volume, maka RSI dah bagi tahu oversold untuk korang buy, dan juga lepas tu dah sebelum nak sampai mid BB dah boleh sell balik. Ini yang nak main scalping ni, inilah cara dia. Boleh? So try pakai setup macam kalau nak pakai boleh. Tapi kali ni kena pandai baca.
So mid BB akan tunjuk trending dan juga volatility. So kita ada volume punya indikator kat bawah ni dia bagi tahu volume. Alright, dan seterusnya yang ini bagi tahu RSI, bagi tahu betapa kuatnya trending itu. Boleh? Alright. So Dark Weather cakap terima kasih kat korang sebab korang jadi hari ni duduk dan dengar semua apa yang dia cuba nak terangkan. Okay? Dark Weather sendiri cakap terima kasih. Okay? Alright. So itu adalah antara orang kata apa yang kita nak terangkan hari ini. Boleh? Make sure hari ni korang boleh dah lepas ni pakai indikator, make sure korang pakai indikator dengan cara yang betul lah lepas ni. Boleh? Dah menggunakan cara indikator dengan cara yang betul. Alright. So sebelum ni ada tak apa-apa indikator yang korang rasa yang korang tengah pakai tapi macam bila pakai kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi? Ada tak nak menggunakan apa-apa indikator yang korang nak tanya macam mana cara nak menggunakan dia? Ada siapa-siapa yang biasa menggunakan indikator lain daripada apa yang aku terangkan? Biasanya lah trader aku cakap Bollinger Band, RSI, Stochastic, Parabolic SAR, MACD. Ni semua yang biasa-biasa korang pakai. Alright. Kalau ada yang lebih daripada tu, korang kena sharekan, korang kena bagi tahu supaya dalam komen bagi tahu. Next mungkin aku akan buat video untuk indikator yang korang nak tu. Boleh? Okay. Alright. InsyaAllah aku harap ilmu hari ni manfaat, best dan korang lepas ni lagi clear sebenarnya. Okay, aku dah tak kena tahu. Okay, kalau jumpa indikator baru ni, apa aku nak kena tahu? Aku nak tahu dia leading ke lagging. Correct? Dia kena tahu dia ni trend ke, momentum ke, volume ke, volatility. Correct? Alright. So, kita try lepas ni buat dengan lebih systematic trading kita. Alright? Okay. So itu sahaja daripada aku, daripada Jedi Traders. Okay. Alright. Myself Abdul Razak Abu Bakar. Alright. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada semua yang join. Alright. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam live Facebook yang next. Alright. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okay.